Pengumuman politik paling panas, tiada usul undi tak percaya ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Akhirnya, Speaker Parlimen Malaysia atau yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengesahkan secara mengejut tiada sebarang usul undi tidak percaya dibentangkan oleh ahli Parlimen Kerajaan atau ahli Parlimen Pembangkang terhadap Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim setakat ini. Memetik laporan media rasmi tempatan, walaupun mesyuarat pertama penggal ketiga akan bermula pada bulan hadapan, iaitu bulan Februari, wakil kerajaan atau wakil pembangkang boleh mengemukakan usul undi tidak percaya jika ingin memecat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi dimasukkan dalam senarai intipati persidangan Parlimen. Kata yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, kita tidak terima apa-apa usul berkaitan dan sesiapa saja ahli Parlimen boleh kemukakan apa saja usul itu sekarang walaupun mesyuarat belum bermula. Walau bagaimanapun, terpulang kepada Speaker untuk menolak usul atau menerimanya, yang mana keputusan akan diumumkan semasa persidangan Dewan Rakyat nanti. Sebelum ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi peluang sebanyak 3 kali kepada Perikatan Nasional untuk membentangkan usul undi percaya, tetapi mereka lari daripada sesi pengundian tersebut sehingga Perikatan Nasional kalah teruk dan usul itu diluluskan oleh Speaker Parlimen Tan Sri Johari pada 1 tahun lalu. Kini, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional terus digasak dan dicabar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentangkan usul undi tidak percaya dengan mencadangkan usul ini kepada Speaker Parlimen Tan Sri Johari bagi tahun 2024. Seperti yang kita jangkakan, selepas 118 SD kantoi adalah palsu, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, Hamzah, ahli-ahli Parlimen Pembangkang tidak ada telur untuk menghantar usul undi tidak percaya kepada Speaker Parlimen sehingga 13 Januari 2023 hari ini. Paling memalukan, ahli-ahli Parlimen Kerajaan juga tidak ada menghantar apa-apa usul undi tidak percaya bagi dicadangkan ke atas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 di Parlimen. Ini membuktikan kebenaran kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Perikatan Nasional tidak cukup jumlah sokongan ahli-ahli Parlimen untuk mengusulkan pembentangan usul undi tidak percaya ke atasnya melalui institusi Parlimen. Proses mengemukakan usul undi tidak percaya sangat mudah. Namun, kata Speaker Parlimen harus mengikut peraturan mesyuarat yang sudah ditetapkan. Peraturan Mesyuarat 18/2 menetapkan seseorang ahli hendaklah mengeluarkan pemberitahu bersurat yang tidak melebihi 300 perkataan kepada Speaker Parlimen mengenai perkara yang hendak dirundingkannya dalam tempoh sekurang-kurangnya 24 jam, tidak termasuk hari kelepasan sebelum persidangan dimulakan. Peraturan Parlimen juga menyatakan seseorang ahli Parlimen hendaklah mengemukakan bersama-sama pemberitahu itu usul yang dicadangkannya
bersekali dengan penjelasan tertulis kepada Speaker Parlimen mengapa perkara itu adalah perkara penting untuk diusulkan, penting untuk disegerakan, dan ia adalah kepentingan orang ramai. Oleh itu, Speaker Parlimen menuntut jika mana-mana ahli Parlimen mahu membentangkan usul undi tidak percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, perlu melampirkan SD ahli Parlimen bagi menyegerakan proseding usul undi tidak percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim jika benar pembangkang ada sokongan majoriti bagi membentuk kerajaan pintu belakang melalui Parlimen. Namun sehingga hari ini, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung masih kekal mempunyai sokongan 2/3 majoriti ahli-ahli Parlimen kerana Perikatan Nasional tidak mempunyai sokongan hanya setakat 70 ahli Parlimen sahaja. Setakat ini yang masih berada dalam senarai blok pembangkang di Parlimen. 70 sokongan ahli Parlimen ini akan menyebabkan usul undi tidak percaya Perikatan Nasional ditolak oleh Speaker Parlimen kerana usul ini melanggar undang-undang dan perlembagaan demokrasi Malaysia. Hanya buang masa saja untuk dibentangkan kerana akhirnya keputusan tetap diketahui. Kerajaan Agung Kerajaan Anwar akan menang dalam usul undi tidak percaya. Sekalipun Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, Hamzah atau ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional memaksa usul ini untuk dijadikan proseding dalam persidangan Parlimen bulan Februari untuk tahun 2024. Selain itu, langkah Dubai yang dikaitkan dengan skandal perikatan memberi rasuah kepada Agong 1 bilion ringgit mendapat perhatian Ketua Polis Negara. Masih lagi mulut saya, akhirnya pihak Polis Diraja Malaysia memulakan siasatan atas dakwaan Perikatan Nasional merasuah Agung 1 bilion ringgit. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata hari ini, satu kertas siasatan dibuka oleh PDRM di bawah Seksyen 500 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut Ketua Polis Negara, sebanyak 4 laporan polis telah diterima berhubung skandal Perikatan Nasional terlibat dengan cubaan memberi rasuah kepada Yang di-Pertuan Agong sebanyak 1 bilion ringgit untuk menjatuhkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar di Istana Negara. Ketua Polis Negara menyatakan kepada wartawan-wartawan tempatan, kes ini masih di peringkat siasatan dan PDRM menasihatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi dan komentar yang boleh mengganggu proses siasatan. PDRM turut mengingatkan orang ramai dengan tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak-pihak yang memanipulasi isu-isu sensitif, terutama melibatkan kegentaran awam dan keselamatan negara. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Polis Negara turut menyatakan PDRM telah merakam keterangan 4 individu bagi membantu siasatan berhubung gerakan langkah Dubai yang dikatakan bertujuan menjatuhkan Kerajaan Persekutuan Malaysia, Kerajaan Agung dan Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kesemua individu itu ialah Cikgu Bat, Papa Gomo, Salim Iskandar dan Timbalan Ketua Pengarah JCOM iaitu Datuk Ismail Yusof. Mereka telah dirakam percakapan di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kertas siasatan akan dilengkap dan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selari dengan peruntukan perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan. Sebanyak 145 laporan polis telah diterima berkaitan langkah Dubai di seluruh negara. Dan ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Perikatan Nasional PAS dan Bersatu semakin menggelabah ketakutan
Kata ketua pembangkang, mereka tidak tahu apa-apa tentang langkah Dubai. Tapi setiap hari, pemimpin-pemimpin parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional mengugut secara terbuka, merancang untuk gulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar kerana tidak berpuas hati. PAS Bersatu dan Perikatan Nasional masih menjadi pembangkang yang gagal merampas jawatan Perdana Menteri di istana yang di-Pertuan Agong. Ketua pembangkang Hamzah Zainuddin koyak mental apabila Ketua Polis Negara memulakan siasatan terhadap skandal Perikatan Nasional cuba merasuah yang di-Pertuan Agong RM1 bilion di Istana Negara. Kata Hamzah, pihak polis tidak boleh mengeluarkan kenyataan berunsur politik. Katanya lagi, cerita mengenai pertukaran kerajaan itu terus beredar di media sosial, namun pembangkang sendiri tidak tahu menahu mengenai perkara itu. Malah tambah Hamzah, kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai sumbangan dana jutaan ringgit selepas menghadap Yang di-Pertuan Agong turut menimbulkan 1001 persoalan. Hamzah turut menambah garam dalam skandal ini. Polis pula tiba-tiba mengeluarkan kenyataan politik. Masa bila PDRA menjadi politikal? Sepatutnya polis siasat mereka yang membuat laporan polis. Hamzah semakin tak senang duduk apabila Ketua Polis Negara dan PDRM tidak menyokong gerakan langkah Dubai, gerakan langkah politik deep state, politik kudeta bagi menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar. Kerana sebelum ini, berdasarkan maklumat sulit, Atok bersama Abah, mereka menggunakan aparatus negara di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk buat rancangan politik deep state, politik kudeta bagi menghalang Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, bagi menghuru-harakan politik negara di depan mata saya. Ya, sebelum ini, Hamzah Muhyiddin Tun boleh pula menggunakan aparatus polis untuk buat kerajaan tebuk atap 2 kali depan agung di Istana Negara. Apabila Ketua Polis Negara dan polis-polis kita hari ini sudah tidak berpihak kepada parti PAS, Parti Bersatu dan Perikatan Nasional, Hamzah meroyan jadi orang gila, mengamuk sakit hati apabila pihak PDRM mempertahankan keabsahan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar sehingga Ketua Polis Negara mengesahkan hari ini tidak ada pertukaran Perdana Menteri dan tidak ada pertukaran kerajaan di Istana Negara seperti yang disahkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin yang viral dalam semua platform media sosial. Apapun, tabik spring kepada Ketua Polis Negara dan PDRM yang sudah mengesahkan awal-awal pembentukan Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional PAS dan Bersatu ini sudah gagal secara mutlak. Saya juga cukup kagum dengan keberanian Ketua Polis Negara yang mengumumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak ada menerima apa-apa SD sebanyak 118 SD bagi menukar Perdana Menteri dan menukar kerajaan di Istana maupun Putrajaya. Checkmate, masuk perangkap 100 kali. Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional yang kantoi gagal membentangkan usul undi tidak percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam institusi Parlimen Malaysia hari ini. Checkmate, masuk perangkap 100 kali. PAS Bersatu dan Perikatan Nasional yang dikantoikan oleh Ketua Polis Negara terlibat dalam skandal cubaan untuk menyogok agung RM1 bilion di Istana Negara bagi membentuk Kerajaan Tebuk Atap dalam Malaysia. Checkmate, masuk perangkap lagi Parti PAS, Parti Bersatu dan Parti Perikatan Nasional yang ditelanjangkan dan dibogelkan oleh Ketua Polis Negara. Gagal membuat rampasan kuasa dan gagal merompak jawatan Perdana Menteri di Istana Yang di-Pertuan Agong hari ini. Daulat tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Tabik spring, Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kekal berkuasa di Putrajaya, di Parlimen,
Sehingga PAS Bersatu dan Perikatan Nasional gila semakin gila, dupang semakin dupang, gagal dalam langkah Dubai ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Kirim salam rindu ya. Hamzah, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, Tun Coklat, Tun M. Penyamun-penyangak perompak dalam Perikatan Nasional PAS dan Bersatu. Sekian. Terima kasih.